Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah pun dapat sama-sama berada di Perhimpunan Agung UMNO ini sebagai menunaikan tanggungjawab kita terhadap parti kita, iaitu UMNO yang kita kasihi ini, demi untuk kesejahteraan bangsa, agama dan negara. Selaku pengurusi jawatan kuasa pengurusan parti, izinkan saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh perwakilan yang telah pun berkampung selama 5 hari di sini untuk terlibat bersama-sama membahaskan perkara-perkara yang dianggap penting bagi kelangsungan parti kita yang kita kasihi ini. Saya ingin mengambil kesempatan di sini juga untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua wakil-wakil negeri yang telah pun tampil untuk membahaskan usul-usul yang telah pun dibentangkan. Dan saya ucapkan terima kasih kerana semua usul-usul penting itu telah pun diterima dan diluluskan dengan sebulat suara. Terima kasih kita ucapkan. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai-pegawai di peringkat urus dia yang diketuai oleh Setiausaha Agung dan juga Setiausaha Kerja yang saya tahu telah pun bekerja keras lebih sebulan yang lalu menyiapkan segala kelengkapan dan menentukan agar proses Perhimpunan Agung ini berjalan dengan licin dan lancar. Tahniah dan terima kasih kita ucapkan kepada mereka. Tan Sri Pengerusi Tetap, saya juga tidak nak mengambil masa yang panjang kerana saya kira kita semua sedang pun menunggu ucapan penggulungan yang akan disampaikan sebentar lagi oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti. Namun saya akan menyentuh hanya beberapa perkara yang saya anggap penting saja. Pertamanya ialah mengenai isu-isu yang telah pun dibangkitkan menyentuh aspek pendidikan negara. Saya telah pun mengikuti perbahasan yang agak begitu mendalam yang telah pun dibawa oleh wakil-wakil yang menyentuh isu-isu pendidikan di negara kita, khususnya yang menyentuh tentang sekolah kebangsaan sebagai sekolah pilihan utama, soal yang berkaitan dengan kualiti guru, demikian juga yang berkaitan dengan infrastruktur untuk sekolah-sekolah kita, pemerkasaan bahasa Melayu, peranan sekolah kebangsaan kita dalam memupuk perpaduan nasional. Saya ingin menyatakan bahawa kita menerima banyak usul-usul yang datang daripada bahagian-bahagian yang menyentuh aspek ini, menunjukkan betapa prihatinnya ahli-ahli UMNO di semua peringkat tentang betapa pentingnya soal pendidikan itu senantiasa diberikan perhatian dan diberikan keutamaan. Sebagai contoh, daripada 638 usul yang telah pun dibawa oleh bahagian-bahagian, 121 usul ataupun hampir 20% adalah yang berkaitan dengan isu pendidikan. Tan Sri Pengerusi Tetap, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Presiden Parti sebagai Perdana Menteri
yang sejak dahulu sampailah waktu kini masih meletakkan pendidikan sebagai agenda utama negara kita dengan menyediakan sebuah peruntukan yang begitu besar. Bagi tahun 2015 sebagai contoh, bajet yang telah pun baru diluluskan di peringkat Parlimen 2 hari yang lalu, Kementerian Pendidikan telah pun diperuntukkan sejumlah 56.6 bilion ringgit, iaitu sebanyak 20.11% daripada keseluruhan bajet yang telah pun diluluskan baru-baru ini. Terima kasih saya ucapkan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Cumanya, bagaimana suara-suara yang telah pun banyak saya dengar dalam perbahasan yang menyentuh tentang soal pemerkasaan sekolah kebangsaan, meningkatkan infrastruktur, melatih guru-guru supaya lebih berkualiti dan lain-lain perkara yang telah pun disarankan tadi, saya berharap waktu mana di tahun-tahun hadapan, bagaimana Datuk Syafiee pun sebut tadi, dengan adanya pelaksanaan GST dan juga proses rasionalisasi subsidi, ada penjimbatan dan juga pengumpulan dana baru, maka kita harapkan peruntukan akan terus diberikan dengan lebih banyak lagi kepada aspek pendidikan di negara kita. Terima kasih, insyaAllah saya harapkan begitu. Tan Sri Pengerusi Tetap, ada beberapa wakil yang telah pun menyentuh tentang aspek pendidikan vokasional dan teknikal. Sebenarnya dalam dasar pendidikan negara kita sekarang ini, aspek ini kita berikan suatu perhatian yang cukup penting. Dimaklumkan kepada saya bahawa hampir 80% daripada sejumlah 10 juta pekerja dalam sektor awam dan swasta hanya berkelulusan SPM sahaja. Maka justru itu pendapatan mereka dalam bentuk gaji dan lain lagi adalah amat rendah. Dan ini tidak akan menjamin satu masa depan yang lebih baik untuk mereka. Maka sebab itulah antara inisiatif yang sudah pun mula diambil oleh pihak Kementerian Pendidikan ialah untuk memperkenalkan program transformasi pendidikan vokasional dan teknikal sebagai satu langkah untuk menambah ilmu dan kemahiran, terutamanya bagi anak-anak kita Bumi Putra ataupun orang-orang Melayu. Yang saya kira kalau ini dapat kita usahakan dengan lebih banyak lagi dalam tempoh yang mendatang, maka mereka bukan saja beroleh kemahiran, soal yang berkaitan dengan peluang pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih terjamin akan dapat kita laksanakan insya-Allah. Sebab itu, dalam bajet 2015 sebagai contoh, kementerian saya telah pun diperuntukkan satu peruntukan yang jauh lebih besar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu sebanyak 1.2 bilion ringgit untuk membolehkan kita menyediakan lebih banyak prasarana sekolah-sekolah vocational, college vocational, dan Perdana Menteri bermurah hati untuk tahun hadapan menyediakan peruntukan 100 juta ringgit untuk membolehkan kita membeli tempat-tempat di sekolah-sekolah swasta untuk menampung sekurang-kurangnya 10,000 pelajar-pelajar kita, dan keutamaan akan kita berikan pada anak-anak Melayu Bumi Putra yang memerlukan latihan teknikal dan vokasional ini. Isu berkaitan dengan bahasa juga telah pun diperkatakan oleh ramai pembahas-pembahas. Pertamanya tentang penguasaan bahasa Melayu. Bukan saja di sekolah kebangsaan yang memang sudah pun menjadi sebagai bahasa pengantar, tetapi yang tidak kurang penting ialah sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Ada yang telah pun memetik Profesor Teo Kok Sung yang mengkaji tentang tahap pengupayaan bahasa Melayu di kalangan anak-anak kita di sekolah ini, yang mendapati sebahagian daripada mereka tidak berupaya untuk bertutur dalam bahasa kebangsaan, walaupun sudah lama berada dalam sistem pendidikan persekolahan kita. Maka oleh sebab itu, saya telah pun mengarahkan supaya aspek kurikulum dan guru
yang terlatih yang nak kita hantar ke sekolah-sekolah ini akan kita tingkatkan. Baik dari segi jadual waktunya, baik dari segi konten kurikulamnya, baik dari segi bentuk peperiksaannya, supaya dalam satu tempoh yang lebih munasabah daripada apa yang kita laksanakan sekarang ini akan dapat menghasilkan suatu kualiti bahasa Melayu yang lebih tinggi di kalangan anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Demikian juga isu tentang soal bahasa ketiga, di mana ada yang menyarankan supaya diperkenalkan bahasa ketiga. Saya ingin memaklumkan dalam sistem sekolah kita sudah pun ada dasar itu. Dan sebahagian daripada anak-anak kita sudah pun mengambil selain daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, kesemuanya ini adalah yang telah pun kita sediakan dalam sistem pendidikan kita. Tetapi bilangan yang terlibat dalam pengambilan subjek ini sebagai bahasa ketiga adalah amat kecil sekali. Sebab itu saya menyokong usul supaya bahasa ketiga ini juga yang telah pun disarankan oleh Datuk Seri Sarizat Ketua Wanita menjadikan ia ini sebagai satu pilihan elektif di mana seramai mungkin terutamanya anak-anak Melayu dapat menguasai lebih daripada 2 bahasa dan kalau boleh bahasa Mandarin dikuasai oleh anak-anak Melayu, dapat mengetahui apakah yang dibicarakan oleh rakan-rakan mereka di kalangan anak-anak Cina ataupun bahasa Tamil di kalangan anak-anak India yang ada di sekolah kita ini. Ini adalah satu langkah-langkah yang kita akan ambil, tetapi saya nak peringatkan pada perwakilan untuk menjadikan ia sebagai ruang baru di mana lebih ramai anak-anak kita mengambil bidang ini, maka saya perlu melantik sekurang-kurangnya 30,000 guru bahasa-bahasa ketiga yang disebutkan tadi. Kerana kita mempunyai sejumlah 10,000 sekolah, kalau satu sekolah pun 3 orang guru bahasa yang pakar, maka pastinya jumlahnya adalah amat besar. Diharapkan dengan sokongan perwakilan sekian dan juga yang amat berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Keuangan, jawatan-jawatan baru ini akan dapat diwujudkan, maka akan mudahlah kita laksanakan dasar baru yang saya sebutkan tadi. Tan Sri Pengurusi Tetap, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kerana dicadangkan dalam usul tadi tentang penubuhan sebuah Suruhanjaya Kepelbagaian Sekolah. Maka dengan penubuhan jawatan Suruhanjaya ini, maka kita dapat meneliti sejauh mana dalam sistem persekolahan kita yang lain daripada aliran kebangsaan sama ada dapat menghasilkan anak-anak kita yang dikatakan terdidik dengan semangat-semangat patriotisme dan nasionalisme. Jadi kalau ada aspek-aspek yang sudah akan dikenal pasti oleh Suruhanjaya ini dan diperakukan pada pihak kementerian, maka saya harap ada langkah-langkah proaktif yang boleh kita ambil untuk nak menyelesaikan masalah ataupun isu yang berbangkit nanti.